اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Wahai Allah, dengarkanlah rintihan kami, rindu Nabi. Semua hamba-Mu sayangkannya, kami cinta kasih padanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kekasih-Mu sangat sempurna, sifat terpuji dalam dirinya. Walau tak pernah bersua muka, namun kami tetap cinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kurniakanlah syafaatnya kepada kami. Semoga kita bersamanya kekal bahagia akhirat sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat datang kepada semua ke dalam webinar Refleksi 3 Cool. Okey, baik.
Jadi, selamat datang untuk yang join pada malam ini. Jadi sebelum kita mulakan, untuk sesi pada malam ini, jadi saya nak, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton ni, komenkan satu kalau audio dan video saya jelas, okey? Komenkan satu 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 satu. Okey. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah dengan izin Allah kita diberikan kelapangan, kita diberikan keizinan untuk bersama-sama pada webinar pada malam ini. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih untuk tuan-tuan dan puan-puan yang sudi untuk bersama kami di dalam Easy Ngaji ini. Doakan kami agar kami dapat terus sebarkan manfaat. Doakan kami agar kami terus diberikan kekuatan, untuk, orang kata sama-sama kongsikan kebaikan insya-Allah. Dan pada malam ini insya-Allah dengan izin, okey, kita akan bersama-sama untuk melihat mesej yang sangat 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 best, okey, di dalam 3 kul. Buat tuan-tuan dan puan yang tak tahu lagi, okey, apakah 3 kul tu? Jadi 3 kul ni terdiri daripada 3 surah. Iaitu 3 surah yang terakhir, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Okey? Okey, baik. So, sebentar saya cuba bukakan nota. Okey, cun. Ini dia notanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sudah dibekalkan dengan nota ini. Okey, tuan-tuan dan puan sudah dibekalkan dengan nota ini di dalam bentuk PDF. Jadi PDF ini adalah khas untuk tuan-tuan dan puan lah. Kami mohon sangat-sangat untuk tidak sebarkan. Kita khaskan kepada sesiapa yang berada di dalam grup yang kita dah sediakan khas ini. Jadi ini adalah khas untuk tuan-tuan dan puan, jangan sebarkan, okey? Jadi, nak guna untuk kegunaan diri sendiri, nak guna untuk kegunaan ahli keluarga, tiada masalah, okey? Tetapi tidak, kami galakkan untuk tidak sebarkan di mana-mana platform lah. Baik, jom kita tengok refleksi 3 ku di bawah lindungannya. Jadi inilah tajuknya. Kenapa di bawah lindungannya? Okey? Kenapa di bawah lindungannya adalah berkait rapat dengan refleksi 3 kun ni ataupun kita panggil dia surah 3 kun ni berkait rapat, sangat-sangat berkait rapat tentang perlindungan. Tentang perlindungan dan pertolongan daripada Allah SWT. Okey, baik. Jadi, insya-Allah saya pun dah bersemangat, tuan-tuan dan puan pun mesti sudah bersemangat. Insya-Allah webinar kita ni mungkin dalam sejam ke sejam lebih insya-Allah. Jadi tanpa buang masa lagi, jom sama-sama untuk lebih memberkati kita punya webinar pada malam ini. Sama-sama kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. Auzubillahi Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Jom kita tengok nota yang sudah saya paparkan ini. Okey. Jadi, seperti mana yang disebutkan tadi, adanya surah An-Nas, surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. Okey. Ini yang saya sebutkan tadilah. Nota ini khas kepada peserta nota refleksi. Jadi siapa yang join grup webinar 3 Kun ni pun termasuk jugalah. Okey. Jom kita tengok part yang pertama. Okey? Jom kita tengok part yang pertama. Apa itu refleksi? Kebanyakan tuan-tuan dan puan yang sudah yang bersama pada malam ini, kebanyakannya mungkin tidak pernah ikuti mana-mana kelas ataupun mana-mana program refleksi di bawah izin ngaji. Jadi kita nak melihat dulu apa itu refleksi. Apa itu refleksi? Jadi dalam refleksi ini terdapatnya dua konsep. Berapa konsep? 2, komenkan 2, 2 konsep. Okey? Jadi kita nak faham, okey? Kita nak faham yang pertama adalah apa yang Allah sampaikan. Apa yang Allah sampaikan. Itu part yang pertama. Yang kedua adalah apa yang saya perlu lakukan. Apa yang saya perlu lakukan. Okey, jom kita tengok. Jadi, untuk kita faham dan untuk kita memahami apa yang Allah sampaikan,
Ada 3 step. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Jadi kita tidak lari daripada orang kata, kalau nak faham Al-Quran, oh tak payahlah baca Al-Quran, cukuplah terjemahan dan sebagainya, tidak. Okey? Mana mungkin untuk kita memahaminya tanpa kita membaca. Okey, tanpa kita membaca. Kalau kita tidak tahu membaca Al-Quran, okey, kita terlalu jauh untuk kita memahami dan merasai, okey, makna-makna yang ada dalam ayat Al-Quran tersebut. Jadi tidak lain tidak bukan, orang kata dia, bukanlah satu jalan yang boleh kita skip ataupun boleh kita buang. Okey, setiap satu daripada seorang Muslim itu harus mengetahui ilmu untuk membaca Al-Quran. Jadi, macam macam dululah, okey, berbalik-balik kepada zaman dahulu, maksudnya kita kena refresh balik daripada Iqra, pergi ke Mukadam, sekarang dah tak ada Mukadam dah, pergi kepada bahagian tajwid kan. Lepas tu memahami setiap hukum tajwid tersebut, lepas tu kita bertalaki dan sebagainya. Untuk kita bertadarus dalam bulan Ramadan pun, kita perlu faham ilmu Al-Quran untuk membaca Al-Quran tersebut. Itu yang pertama. Okey, kita tak lari daripada tu. Yang kedua adalah memahami. Bagaimana untuk memahami Al-Quran? Paling mudah, paling shortcut, paling senang adalah dengan membaca terjemahan Al-Quran. Okey, dengan membaca terjemahan Al-Quran. Okey, mana-mana Al-Quran yang ada terjemahan tu, kita boleh tengok dekat tepi tu. Tapi adakah cukup dengan membaca terjemahan saja? Itu yang kita tersilap kadang-kadang. Kita hanya membaca terjemahan tanpa kita lihat, fasa di manakah turunnya ayat Al-Quran ini, tanpa kita melihat makna di sebalik setiap ayat yang ada di dalam ayat Al-Quran tersebut. Jadi, kita tak bolehlah, sekadar untuk membaca, membuta tulis begitu saja. Jadi kita perlulah mengetahui isi kandungannya dengan melalui ilmu tafsir dan ilmu tadabbur. Okey. Kita perlu mengetahui isi kandungannya. Jadi inilah cara yang terbaik untuk kita memahami apa yang Allah sampaikan. Okey? Ah, tapi adakah cukup setakat itu? Adakah cukup, "Oh, faham ini, okey." Alhamdulillah itu ada empat empat, maksud yang ada di dalam perkataan alhamdulillah itu. Tidak cukup sekadar itu. Okey? Sebagai contoh tadi kan, kita nak memahami Al-Fatihah. Jadi alhamdulillah tu ada 4 maksud di dalamnya, iaitu merasa cukup, merasa rehat, puji dan syukur. Okey? Adakah cukup setakat itu saja? Tidak. Jadi pergi pula kepada konsep yang kedua, iaitu apa yang perlu saya lakukan. What should we do? Sekarang ni nak kena buat apa ni? Okey, kita dah tahu ilmu memasak dan sebagainya. Okey, kita dah tahu ilmu memasak dan sebagainya. So tak payah masak ke? Duduk je lah. Tahulah nak buat ni, nak masukkan bahan ni dan sebagainya. Adakah cukup sekadar itu? Tidak. Okey, jadi kita kenalah, orang kata startlah memasak. Ah, apply lah ilmu tersebut, okey? Jadi dengan cara apa? Dengan cara refleksi diri, okey? Dengan cara refleksi diri. Refleksi diri ni kita reflect balik apa yang kita tak ada. Apa yang kita tak ada, apa yang kita tak cukup lagi. Balik-balik pula sebab tadi terdapat ilham memasak tu kan, balik pula kepada memasak tu. Okey, nak masak ni kena ada telur, kena ada, tepung. Okey, nak buat kek kan, kena ada telur, kena ada tepung. Kek ni banyak guna telur, jadi kenalah ada esen vanila. Jadi kita mencukupkan bergantung kepada apa yang kita ada. Kita mencukupkan bergantung kepada apa yang kita ada. Okey, let's say lah, ayat Al-Quran tersebut banyak menceritakan tentang kiamat. We know nothing about kiamat. Kita tak tahu apa-apa tentang kiamat. Kiamat tu macam mana, apa yang akan berlaku waktu kiamat nanti, apa tu orang kata titian sirat, uh, syurga dan neraka tu macam mana. Jadi banyakkan membaca tentang kiamat. Banyakkan membaca tentang ilmu-ilmu kiamat. Itu cara untuk kita reflect. Itu cara untuk kita refleksi diri. And then, step yang seterusnya dalam konsep yang kedua ni adalah beramal lah. Bila kita dah belajar, kita dah reflect dan sebagainya, so kita mula untuk amalkan ilmu tersebut. Jadi bila kita tahu adanya syurga neraka, kita dah belajar betul-betul tentang kiamat, tentang syurga dan neraka, Allah menceritakan golongan-golongan yang akan diseksa, apakah sifat mereka di atas dunia. Jadi, kita beramal untuk tidak menjadi seperti golongan tersebut. Dalam Al-Quran pun Allah banyak menyebut tentang Yahudi dan Nasrani.
Jadi apa fungsinya, apa fungsi bila kita belajar tentang kaum Yahudi, bila kita, belajar tentang golongan Nasrani ini adalah tidak lain tidak bukan untuk kita tidak menjadi seperti itu. Okey? Tidak menjadi seperti itu. Jadi itulah konsep yang ada di dalam refleksi ni. Jelas? Okey? Alhamdulillah. Kalau jelas komen satu 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 satu. Okey? Okey, baik. Cun. Kita masuk pula kepada juzuk 30. Sebabnya 3 ku ni duduknya di hujung sekali. Duduknya di hujung sekali dan dia berkait rapat dengan juzuk 30 lah dan memang duduknya dalam juzuk 30. Okey. Jadi dalam juzuk 30 ni, okey, banyaknya surah turun pada fasa yang kedua. Okey. Turunnya pada fasa yang kedua. Fasa yang kedua ni adalah pada tahun 4 ke 5 kenabian. Okey. 4 ke 5 kenabian. Banyaklah, bukan semua ya, bukan semua. Banyaknya turun pada fasa yang kedua. Jadi pada tahun 4 ke 5 kenabian. Jadi 4 ke 5 kenabian ni adalah ketika mana baginda Rasulullah SAW mula untuk menyampaikan dakwah secara terus terang. Okey, jadi bila mula untuk menyampaikan secara terus terang, okey, berdakwah kepada masyarakat Quraisy yang memang hidup di dalam kejahilan, jadi apa yang berlaku? Masyarakat Quraisy ni mula untuk menolak baginda, bagaimana, okey, seseorang yang sudah digelar Al-Amin kerana sering jujur, sering bercakap benar dan sebagainya. Tetapi apabila menyampaikan wahyu Al-Quran itu, menyampaikan kitab Al-Quran tersebut, mula untuk ditentang. Jadi, mulalah pertembungan Rasulullah dengan pemimpin Quraisy. Sebab pemimpin-pemimpin Quraisy ini ataupun bangsawan Quraisy ini, mereka mula goyah. Mereka mula takut dengan kedudukan dan pangkat mereka. Jadi takutlah Rasulullah ni apabila agamanya tersebar, okey, agama Islam itu tersebar, Rasulullah akan diangkat. Jadi kedudukan Rasulullah tu akan jadi lebih tinggi daripada mereka. Jadi mereka ni takut, mulalah berlaku pertembungan, okey, untuk menghalang agar tidak mengkhianati agama nenek moyang. Kita selalu dengar masyarakat Quraisy ni selalu menceritakan tentang agama nenek moyang. Okey? Jadi bila turun banyaknya turun ketika fasa 2. Jadi mesej yang sebenar di dalam juzuk 30 ni adalah, okey, first, dia nak memerangi syirik kepada Allah. Jadi kita nak perangi syiriklah. Yang mensyirikkan Allah, yang menduakan Allah ni, okey, yang menjadikan berhala-berhala ni, ketika ini banyak pertembungan berlaku tentang perkara ini. Dan tidak lain tidak bukan adalah untuk menentang kezaliman Quraisy. Dan banyak juga surah di dalam juzuk 30 ini menggambarkan paparan kiamat yang benar dan menggerunkan. Okey? Jadi Allah ceritakan ataupun Allah gambarkan, nilah nanti yang kau menolak ni, yang kau tentang baginda Nabi Muhammad SAW ni, okey? Yang kau hinanya, yang kau kata sihir ni semua, okey? Inilah yang akan berlaku nanti. Jadi Allah paparkan. Okey, Allah seolah-olah menggambarkan ataupun memberikan kepada kita masa depan, tentang apa yang akan berlaku dekat waktu hari kiamat dan apa yang akan berlaku tentang pula, maaf, apa yang berlaku, di dalam neraka nanti. Okey? Okey, jom kita pergi kepada, part by part insya-Allah. Okey? Jadi kita pergi surah yang pertama dulu, iaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Okey, mana-mana, part yang kita nak refleksi memang kita akan pergi part yang pertama adalah info surah dahululah. Okey, jadi statusnya adalah status makiyah, jumlah ayatnya 4, okey, jumlah kalimahnya 15 dan jumlah hurufnya adalah 47. Okey, jadi, um, ini adalah info yang paling basic lah, info yang paling basic. Okey. So susunan di dalam mushaf ni adalah susunan di dalam Al-Quran lah. Jadi surah Al-Ikhlas ini, duduknya surah sebelumnya adalah surah Al-Masad. Okey. Ini ada kesalahan sikit. Okey.
Ini ada kesalahan sikit kita padam. Muka suratnya adalah 604, muka surat yang terakhir dan juzuk tidak lain tidak bukan adalah juzuk 30. Jadi surah Al-Ikhlas ini turun okey, sebelum saya masuk yang tu, saya kena jelaskan dahulu apakah itu turutan penurunan. Okey, turutan penurunan ni adalah menceritakan tentang turutan wahyu. Ah, Wahyu kepada baginda. Okey. Jadi, adakah setiap turutan, wahyu ini maksudnya setiapnya semua surah tu turun penuh, okey? Adakah semua surah ni turun penuh? Okey? Tidak, jawapannya adalah tidak. Dia bergantung. Jadi apa yang dikaitkan dengan turutan wahyu ni? Contohlah, contoh. Adakah Al-Fatihah tu akan turun satu ataupun 2 ayat dahulu, okey, sampailah cukup habis Al-Fatihah tu baru surah yang lain turun? Tidak. Dia tidak jadi sedemikianlah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan turutan wahyu ni adalah apabila ayat yang pertama, dia bukan ayat yang pertama dalam surah tu, mana-mana ayat yang ada di dalam surah tersebut mula turun kepada baginda. Jadi dia dah dikira, oh ini surah yang ke-22, ini surah yang ke-23, begitu. Walaupun surah tu, surah yang sebelum-sebelum tu belum habis lagi ayatnya diturunkan. Jelas ya? Okey. Jadi, turutan penurunan surah Al-Ikhlas ini adalah pada angka 22. Jadi kalau kita tengok 22 bahagi dengan 114, okey, jauhlah perbezaannya, jauh perbezaannya. Okey, jauh perbezaannya. Makna kata apa, surah Al-Ikhlas ni adalah antara surah-surah yang terawal dan surah Al-Ikhlas ni turunnya selepas surah An-Nas dan sebelumnya adalah surah An-Najmi. Okey. Kita kita laju dekat sini sebab ada lagi part yang lain, okey. Sebab ini adalah info yang, ringkas dan tak perlukan penjelasan yang lebih lanjut, okey. Dan surah Al-Falaq pula, status dia adalah Makkiyah, ayatnya adalah 5, jumlah kalimah adalah 23 dan jumlah huruf adalah 21. Untuk susunan di dalam mushaf, kita sedia maklum surah sebelum Al-Falaq adalah Al-Ikhlas, muka surat 604 dan juzuk 30. Okey, dan, lihat ni, turutan penurunannya adalah surah Al-Falaq ini turun pada angka yang ke-20, pada turutan yang ke-20 selepas surah Al-Fil, sebelum surah An-Nas. Okey? Ah, dia duduk sebelum surah An-Nas, dia turun pun sebelum surah An-Nas. Begitu. Jom kita tengok pada An-Nas pula, nanti kita concludekan semuanya. Okey, untuk surah An-Nas, statusnya adalah Makkiyah. Jadi kita jelas dekat sini Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, ketiga-tiga surah ini adalah surah Makkiyah. Dan jumlah ayatnya adalah 5, jumlah kalimahnya adalah 20 dan jumlah hurufnya adalah 80. Okey? Jadi susunan di dalam mushaf adalah surah Al-Falaq sebelumnya, okey, muka surat 604 dan juzuk 30. Dan turutan penurunan adalah pada tangga yang ke-21, okey. Selepas surah Al-Falaq dan sebelum surah Al-Ikhlas. Tiba-tiba saya terkejut pula. Okey, kita padam kat sini. Sebelum surah Al-Ikhlas. Okey. So, susunan dia, tuan-tuan dan puan, dia akan berlaku seperti ini. Al-Falaq, An-Nas, lepas tu baru Al-Ikhlas. Ini adalah susunan turutan penurunan. Okey, susunan dalam mushaf pula macam mana? Al-Ikhlas, lepas tu Al-Falaq dan An-Nas.
Ini turutan di dalam mushaf, susunan di dalam mushaf. Dapat perbezaan dua ni? Okey. Kalau tuan-tuan dan puan okey, komen satu. Ah, Alhamdulillah. Okey, baik. Jom kita tengok yang seterusnya. Barulah kita masuk kepada fasa penurunan. Okey, jom. Fasa penurunan adalah pada tahun 4 ke 5 kenabian. Macam saya ceritakan tadi kan, fasa 2 tu bila? Jadi fasa 2 ni adalah pada tahun 4 hingga ke 5 kenabian. Jadi ini adalah 2 tahun pertama dakwah secara terus terang. Seperti mana yang saya ceritakan tadi, bayangkan dengan seorang Al-Amin, seorang yang digelar Al-Amin, lalu mengaku menjadi rasul, untuk menyebarkan agama Islam, agama Allah ini, maka selepas sahaja itu, okey, mereka sudah tidak menganggap lagi Rasulullah sebagai seorang Al-Amin. Mereka sudah, orang kata terus menghentam Rasulullah, terus memburukkan Rasulullah, terus menghina Rasulullah. Jadi berlakulah peperangan mulut dan kempen untuk memburukkan Rasulullah. Banyak yang digelar kan, menyebarkan agama palsu, okey, meruntuhkan, orang kata kabilah lah dan sebagainya, sebagai ahli sihir dan sebagainya. Jadi waktu ini kita bayangkan agama Islam itu tidak lagi ber tidak lagi kuat. Okey, tidak lagi kuat, masih lagi sedikit. Tetapi, apa yang berlaku? Walaupun dihentam, walaupun diburukkan, agama Islam itu tersebar. Okey, disebabkan hinaan itulah, disebabkan diburuk-burukkan itulah agama Islam itu tersebar. Makin hari, makin, orang kata berkembang agama Islam tersebut di bumi Mekah. Jadi fasa ini tuan-tuan dan puan, fasa ini adalah fasa yang kita katakan adalah fasa yang struggle. Okey, fasa yang membentuk fundamental, fasa yang membentuk jiwa. Okey, jadi umat Islam yang berada, orang kata yang bersama dengan Rasulullah ni, mereka ni perlu kuat jiwa mereka. Mereka ni perlu kuatkan jiwa mereka ni. Supaya apa? Untuk menghadapi dugaan, untuk menghadapi siksaan, untuk menghadapi hedikan, hinaan dan sebagainya. Jadi, sebab itu kalau kita tengok surah-surah yang ada dalam fasa-fasa yang kedua ini adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk membentuk tauhid, untuk membentuk keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membentuk keimanan kepada Rasulullah, membentuk keimanan kepada para malaikat dan sebagainya. Okey? Jadi kita fahamlah rukun iman tersebut. Okey? Dan kita tahu juga juzuk 30 ini adalah untuk kita melatih diri supaya betul-betul faham, betul-betul jelas dengan hari kiamat, beriman dengan hari kiamat. Sebab hari kiamat itu adalah hari yang pasti datang. Bangsa Quraisy ataupun masyarakat jahiliah tidak percaya. Mereka merasakan, "Oh, kalau dah mati nanti dah jadi debu, takkan boleh hidup balik." Jadi mereka mereka ni menyoal sedemikian kepada baginda. Jadi sebab itulah di dalam juzuk 30 pun banyak diceritakan tentang kiamat, kebenaran kiamat tu bagaimana. Jom kita lihat sedikit je untuk kita faham flow, turutan penurunan tersebut. Jadi sebelum turunnya surah 3 Kul ini, okey, jadi adanya surah Al-Fil. Surah Al-Fil ni nak menceritakan tentang keamanan kota Mekah ni. Bagaimana Allah lindung kota Mekah ini. Bangsa Quraisy ni dipelihara. Okey? Daripada tentera bergajah. Kalaulah, tentera bergajah itu mampu, orang kata, tidak dihalang, okey, oleh Allah SWT, okey, tidak hadirnya burung ababi menjatuhkan batu-batu daripada neraka, maka Mekah pasti hancur. Tetapi Allah memelihara kota Mekah ini, okey, Allah lindung, kota Mekah ini daripada tentera bergajah dan sampai ke hari ini, masih ramai lagi yang boleh pergi,
menunaikan umrah, masih lagi, ramai yang boleh menunaikan haji dan sebagainya. Okey, lindungnya. Tetapi bangsa Quraisy ni lupa, okey. Bangsa Quraisy ni mudah lupa. Mereka merasakan, oh, kota Mekah ni agung disebabkan mereka. Okey, kota Mekah agung ni sebabkan mereka. Mereka rasa macam, "Oh, tak apalah, kami tidak perlukan Tuhan, kami tidak perlukan Allah." Mereka rasa macam, "Oh, biasa je." Ini adalah usaha mereka untuk membangkitkan Mekah menjadi pusat bisnes dan sebagainya. Tetapi mereka lupa, bayangkan tentera bergajah itu pun mampu dihapuskan oleh Allah sekelip mata. Bayangkan kalau bangsa Quraisy ini nak dihapuskan sekelip mata. Begitu saja, mudah je. Okey? Jadi itu menceritakan tentang surah Al-Fil dan yang seterusnya adalah surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini nak menceritakan tentang Islam dengan syirik ni tak boleh kompromi sama sekali. Maksud kata benda yang halal dan benda yang haram ni tak boleh bergabung. Tak boleh bergabung. Okey. Let's say lah kata nak buat maksiat tapi baca bismillah. Dia tak boleh. Dia tak boleh untuk bergabung. Dia sama sekali tidak boleh bersama ataupun bergabung. Okey. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Kalau kita tengok dekat bawah ni diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sekumpulan pembesar musyrikin bertemu dengan Nabi SAW lalu berkata, "Marilah kita sembah Tuhan kami dalam satu tempoh masa." Okey. Kemudian, maaf, ni kita ada typo sikit. "Marilah kita sembah Tuhan kamu dalam satu tempoh masa, kemudian kamu sembah Tuhan kami dalam satu tempoh masa yang lain." Maka akan berlakulah perdamaian antara kita. Lalu Allah turunkan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Okey? Makna kata apa? Ah, Kiranya pembesar Quraisy ni, nak nego lah kita kata. Nak nak nego dengan baginda Nabi Muhammad SAW kata, "Okey, hari ni, okey, umat Islam sembah berhala. Okey, esok kita, bangsa Quraisy ni, musyrikin ni dengan umat Islam sembah Allah." Begitu. Dia nak berdamainya, okey, sampai nak meruntuhkan agama, Allah ini, agama Islam ni, mereka nak, orang kata negonya sampai ke tahap ini. Jadi kita pun sama jugalah, antara benda yang hak, okey, dan benda yang batil, benda ni tak boleh bergabung. Bukan nak kata, tapi realitinya sekarang ni banyak benda dah bercampur baur. Okey, antara benda yang halal dan antara benda yang haram. Boleh buat benda ni, tapi kita masukkan selit sikit unsur-unsur haram. Ini adalah tipu daya syaitan. Okey, jadi kita ni, sebagai umat Islam, insya-Allah kita sama-sama, okey, saya nak katakan, saya pun bukanlah perfect, saya pun bukanlah sempurna, tuan-tuan dan puan, tetapi kita sama-sama perbaiki diri ni supaya kita tak ada, orang kata, mencampur adukkan antara yang halal dan antara yang haram. Okey? Baik. Jom kita tengok selepas turun yang 3 kul. Masih okey ke? Kalau okey, komenkan 2. 2 pula. Komenkan 2 dekat komen. Okey, baik. Allahu akbar. Ada typo juga dekat sini. Ini adalah surah An-Najmi dan ini adalah surah Abasa. Okey? Ah, Baik. Jadi, dalam surah An-Najmi ni, Allah menceritakan bintang tu, kemuliaan, okey? Bintang itu adalah simbolik kedudukan Al-Quran yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, surah ni panjang, tapi kita ambil konsepnya ataupun kita ambil tema, nak mengatakan kedudukan Al-Quran ni begitu mulia. Begitu mulia yang orang kata di disimbolikkan, sebab seperti kedudukan bintang. Begitu hebatnya. Okey? Jadi ini sedikit tentang surah An-Najmi. Jadi dia turun ni selepas turun 3 kul. Makna kata apa? Al-Quran ni benar. Al-Quran ni mulia. Nak membawa konsep itu. Nak membenarkan Al-Quran itu.
Okey, jadi surah yang selepas itu adalah surah Abasa. Okey, surah Abasa ini adalah surah yang diturunkan kepada baginda yang nak membawa mesej adalah jangan terlalu berkemahuan untuk seseorang dalam kalangan mereka menerima hidayah. Okey, bagaimana berlakunya, okey, secara ringkas, secara ringkas adalah seorang buta, okey, seorang buta hadir kepada baginda. Dia telah pun memeluk agama Islam. Hadir kepada baginda, "Ya Rasulullah, bacakan aku ayat Al-Quran." Bacakan aku ayat Al-Quran. Okey, saya terlupa namanya. Okey, bacakan aku ayat Al-Quran. Okey, lalu, baginda yang sedang bersama dengan pemimpin Quraisy ketika itu sedang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, lalu memalingkan wajah baginda kepada pemimpin Quraisy ni. Okey, ah, sekejap saya kena kena dapatkan ni dulu. Okey, saya kena dapatkan, info yang tepat dulu. Okey, ah, sekejap ya. Okey. Sebab ini sangat-sangat pentinglah untuk kita. Surah Al-Baqarah ini adalah nak menceritakan Allah lah jua yang menyampaikan hidayah. Allah jualah yang menyampaikan hidayah. Bukannya kita ni boleh memilih-milih. Kita tak bolehlah main pilih-pilih. Okey dia ni layak untuk, dapat hidayah, dia ni tak layak, tidak boleh. Okey. Aisyah menceritakan, okey, riwayat At-Tirmizi, okey, hadis ni adalah hadis sahih. Surah Abasa ini diturunkan disebabkan Ibnu Ummi Maktum, seorang buta yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seorang buta yang datang bertemu dengan Rasulullah. Katanya, "Wahai Rasulullah, berikan aku petunjuk." Berikan aku petunjuk. Sedangkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat pemuka-pemuka ataupun pembesar-pembesar kaum musyrikin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling daripadanya. Siapa daripadanya itu adalah yang pemuda yang buta tadi. Untuk menghadap kepada mereka itu. Mereka itu siapa? Pembesar-pembesar musyrikin tadi. Bagi menyampaikan dakwah. Makna kata Rasulullah ni tengah menyampaikan dakwah kepada pemimpin Quraisy ni. Okey. Lalu datang seorang buta ini iaitu Ibnu Ummi Maktum. Okey. Meminta untuk Rasulullah bacakan ayat Al-Quran ataupun berikan kepadanya petunjuk. Iaitu sampaikan kepadanya wahyu. Lalu baginda memalingkan wajahnya untuk menghadap kepada pemimpin Quraisy ini ataupun pemimpin musyrikin ini. Kata Abdullah bin Ummi Maktum, "Apakah baginda ataupun apakah tuan melihat sesuatu yang tidak kena pada apa yang saya katakan ini?" Lalu baginda menjawab, "Tidak." Maka kerana reaksi baginda inilah ayat ini diturunkan. Disebabkan respon baginda sallallahu alaihi wasallam ketika itu kepada Ibnu Ummi Maktum ini, lalu diturunkan surah Abasa ini. Makna kata apa? Janganlah berkehendak yang kita merasakan macam, orang ni lah yang akan memeluk Islam, orang ni lah yang patut memeluk Islam dan sebagainya. Tetapi Allah jualah yang memberikan hidayah. Di saat orang yang sudah memeluk Islam, mahu untuk, menguatkan keimanannya, kita tak layan. Kita rasa macam, engkau ni takkan itu pun tak tahu. Takkan Al-Fatihah pun kau tak tahu. Takkan Al-Quran pun kau tak tahu nak baca." Kan? Jadi inilah kesilapannya. Kita terlalu kejar, kan? Kita terlalu kejar, tidak salah untuk, mengajak non-Muslim untuk memeluk Islam, tetapi bukanlah kita untuk, bukanlah kemahuan kita untuk sesiapa, sahaja untuk mendapat hidayah, tetapi Allah jualah yang memberikan hidayah. Jadi tugas kita adalah menyampaikan kepada sesiapa pun, tak kisahlah non-Muslim ke, orang yang memeluk Islam ke, orang yang tidak memeluk Islam ke, sampaikanlah apa yang perlu disampaikan. Sampaikanlah apa yang baginda sudah tinggalkan kepada kita. Jadi itulah dia surah Al-Baqarah. Nampak tak konsep?
yang ada di dalam surah yang sebelum 3 Qul dan surah yang selepas 3 Qul. Sangat-sangat hebat basisnya. Okey? Jadi, kita lihat pula kepada hubung kait surah Al-Fatihah dengan 3 Qul. Sebab kita tahu surah Al-Fatihah ini adalah surah yang berada di pembukaan, di paling hadapan, kan? Surah 3 Qul ini pula adalah duduknya paling belakang, hujung sekali, kan? Jadi, apa kaitannya? Apa kaitannya antara kedua-dua bahagian ini? Jadi, Al-Quran ini dimulakan dengan sebaik-baik surah Al-Fatihah, ah, dan berakhir dengan sebaik-baik 3 Qul. Okey? Ah, Maksudnya dua-dua surah ini adalah surah yang sebaik-baiknya. Jadi, dalam Al-Fatihah, kita mohon untuk jalan yang lurus, betul tak? Apa yang dimaksudkan jalan yang lurus tu? Jalan yang lurus tu, okey, um, jalan yang lurus tu mengikut para ulama adalah mempunyai 5 maksud. Yang pertama adalah pendek dan dekat. Maksudnya dia memang betul-betul, orang kata itulah dia, dan sangat dekat dengan kita. Okey? Yang kedua adalah hanya satu. Dia tak ada jalan lain, hanya satu je. Dia tak ada kata, ini jalan yang Allah tetapkan tapi ini ada option yang kedua, tidak. Ini yang jalan yang Allah tetapkan dan selainnya adalah jalan-jalan yang menyimpang. Dan yang ketiga adalah untuk kita sampai ke destinasi. Destinasi yang kita nak sampai adalah menuju menuju Allah. Dan tempat yang terakhir untuk kita hidup adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk ke syurga. Begitu. Dan jalan yang lurus ini bermaksud dia tidak mengubah. Maksudnya dia tak adalah mengubah apa yang kita tuju ni kepada perkara yang lain ataupun kepada jalan yang lain. Dan jalan yang lurus ini juga membawa erti kata luas. Luas maksud kata apa? Boleh berlakunya gangguan ataupun bolehnya kita menyimpang ke jalan lain. Okey, dapat? Jadi, jom kita lihat kepada hadis ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah membuat satu garis lurus. Satu garis lurus dengan tangannya untuk kami. Lalu bersabda, inilah jalan Allah yang lurus. Inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian baginda membuat lagi beberapa garis di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian baginda bersabda, inilah jalan-jalan yang bercerai-berai. Pada setiap jalannya terdapat syaitan yang mengajak ke jalan tersebut. Makna kata apa? Syaitan ini nak mengajak kepada arah yang sesatlah. Kepada arah yang bukan menuju kepada Allah. Jadi inilah gambarannya bentuk yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah dia jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang perlu kita ikuti dan ini pula, di atas di sebelah kanan dan di sebelah kirinya adalah jalan-jalan yang menyimpang. Begitulah. Okey? Jadi, kita sebagai seorang manusia ni, apa sebenarnya kaitannya, dengan kedua-dua surah ini? Jadi, dekat mana yang kita mohon untuk jalan yang lurus? Dekat mana yang kita mohon untuk jalan yang lurus adalah melalui surah Al-Fatihah. Melalui surah Al-Fatihah, iaitu kita minta, "Ya Allah, Engkau tunjukilah kami jalan yang lurus." Kan? Ihdinas siratal mustaqim. Okey, kita minta kepada Allah at least 17 kali. 17 kali. 17 kali setiap hari kita minta, kan? "Ya Allah, Kau tunjukkan aku, Kau berikanlah aku hidayah, tunjukkan aku jalan yang betul." Dan di saat kita nak menuju kepada jalan yang lurus tu, akan adanya gangguan-gangguan daripada syaitan. Jadi kita nak berlindung daripada syaitan ni bagaimana? Allah sudah berikan formula kepada kita iaitu dengan 3 kul. Dengan 3 kul. 3 kul ni adalah perlindungan ataupun kita panggil shield.
nak membentuk perlindungan di dalam diri kita ini adalah tidak lain tidak bukan adalah dengan 3 kul. That's why antara, perkara yang sangat-sangat digalakkan untuk kita buat, kita baca 3 kun ni sebelum tidur, kita baca 3 kun ni bila keluar rumah, kita baca 3 kun ni bila nak mulakan sesuatu tugas, kita baca 3 kun ni lepas solat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab nak latih ataupun nak membentuk perlindungan kita dengan kita memohon kepada Allah, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu." Aku berlindung daripada sekian, sekian, sekian. Aku berlindung daripada sekian, sekian, sekian. Kan? Dengan surah Al-Ikhlas, dengan surah, dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Nanti kita akan bahaskan lagi, nanti kita akan kongsikan lagi bagaimana sebenarnya, apa yang kita minta pula dalam 3 kul tu. Kita minta lindung tu daripada apa? Okey. Jadi kita faham dekat sini, konsep kedua-dua ni ataupun hubung kait antara kedua-dua, bahagian ini, surah Al-Fatihah dan surah 3 kul ini. Okey. Sangat-sangat memain peranan yang besar. Okey. Di saat kita memohon untuk Allah pandu kita di atas jalan yang benar, di saat kita memohon Allah pandu untuk kita sentiasa mendapat hidayah, pada masa yang sama kita memohon perlindungan daripada Allah SWT. Supaya kita ni sentiasa terlindung. Terlindung daripada segala gangguan. Gangguan yang di luar, gangguan yang di dalam. Okey? Ah, dan ini, daripada Imam Al-Ghazi. Okey, ah, dia tuliskan, okey, kita berperanan dalam membawa orang seramai yang mungkin untuk berada di atas jalan ini. Jalan ini tu apa? Jalan yang lurus. Dia kata jalan ini juga bahaya kerana tak semudah yang disangka. Jalan ini bahaya, maksudnya mudah sahaja kita terhanyut, mudah sahaja kita ter ah, tersimpang ataupun menyimpang daripada jalan yang benar. Jadi musuh-musuh yang disebutkan dalam surah An-Nas dan Al-Falaq merupakan perkara yang kita perlu berikan perhatian demi memastikan kita sampai ke destinasi yang dituju. Kita nak tuju kepada Allah, kita nak tuju kepada syurga, kita nak tuju kepada negeri yang kekal abadi. Jadi untuk kita sampai kepada destinasi tersebut, tidak lain tidak bukan kenalah ada shield, kenalah ada perlindungan. Perlindungan tu kita dapat daripada mana? Kita dapatnya daripada 3 kul, iaitu surah Al-Ikhlas, surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Okey? Jom kita tengok lebih jelas lagi. Hubung kait surah Al-Fatihah dan 3 kul. Jadi surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas menceritakan tentang perintah mentauhidkan Allah. Perintah mentauhidkan Allah. Tak ada sekutu baginya dan tiada yang serupa baginya. Okey? Ah, jadi apa kaitnya dengan surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah kait rapat dengan Ihdinas siratal mustaqim. Jadi Ihdinas siratal mustaqim ini menyebutkan tentang hidayah, menyebutkan tentang petunjuk. Jadi tidak lain tidak bukan surah Al-Ikhlas ini mengajarkan kita tentang keimanan kepada Allah. Okey? Mengajarkan kita tentang keimanan kepada Allah. Senang cerita, siapakah Allah? Siapakah Allah? Allah itu Tuhan yang Esa, Allah itu tempat memohon segala hajat, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, Allah itu tidak sama ataupun setara dengan makhluk-makhluknya yang lain. Jadi kita mengenal Allah melalui surah Al-Ikhlas. Kita mengenal Allah juga di dalam surah Al-Fatihah, betul? Tetapi kita mengenal Allah juga, maksudnya kita nak mengukuhkan tauhid dan keimanan kita itu di dalam surah Al-Ikhlas. Seumpama kita mengenal Tuhan kita. Jadi bila kita mengenal Tuhan kita ini, barulah kita boleh bermohon kepada Allah. Sebagai contoh analogi, kalau kita nak minta sesuatu kepada seseorang, adakah seseorang itu perlu kita tahu dulu? Takkan kita nak pergi minta kepada stranger. Bila kita minta kepada stranger ataupun orang yang tidak kita kenal, kita akan, mungkin akan dapat kekecewaan, mungkin akan dapat sesuatu yang kita tak kita dugalah. Orang macam, "Asal pula kau minta kat aku?" Kan? Kita rasa macam tu lah. Okey? Jadi untuk kita minta kepada Allah, kita perlu kenal dulu Allah. Kita perlu tanam dulu kasih sayang ke dalam diri kita, okey, terhadap Allah. Kita perlu tanam keimanan dalam jiwa kita terhadap Allah. Jadi kita nak kenal betul-betul. Nak datang daripada mana?
kenallah melalui surah Al-Fatihah, kenallah melalui surah Al-Ikhlas. Jadi kita mohon hidayah, okey? Dan kita nak mohon pertolongan, betul tak? Kita nak mohon perlindungan daripada, segala macam kejahatan dunia, segala macam ancaman dan sebagainya. Jadi nak mohon pertolongan tu, okey, nak mohon pertolongan tu perlulah adanya hidayah, perlunya ada petunjuk. Sebab tanpa hidayah, tanpa petunjuk kita hanyutlah. Kita seolah-olah hilang. Kita tak tahu siapa yang patut kita bermohon. Kita duk mengharapkan pada makhluk dan sebagainya. Kita mengharapkan orang, sanjung kita dan sebagainya. Sebab kita tidak kenal siapakah Tuhan kita, siapakah Allah. Okey? Jadi dalam surah Al-Falaq pula menceritakan tentang perlindungan kepada Allah SWT daripada kejahatan dunia. Okey, jadi dalam surah Al-Falaq, dia lebih kepada ancaman daripada luar. Kejahatan-kejahatan yang datangnya daripada luar. Ha, okey. Sihirnya, orang buat jahatnya, orang buat dengkinya kepada kita. Okey. Jadi, ini berkait rapat dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sangat-sangat berkait rapat. Sebab, kepadamu lah ya Allah kami beribadah, kami sembah dan kepadamu jua kami mohon pertolongan. Dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, kan ada 2 bahagian. Na'budu dengan nasta'in. Kenapa na'budu dulu baru nasta'in? Sebab kita nak menjelaskan ataupun kita nak menunaikan hak Allah dahulu. Okey, kita nak menunaikan hak Allah dahulu, iaitu tidak lain tidak bukan kita sebagai hamba adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita tunaikan itu dahulu. Macam mana nak tunaikan ibadah kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah? That's why lah adanya surah Al-Ikhlas, adanya surah Al-Fatihah. Okey, jelas? Lepas kita menunaikan hak kita sebagai hamba, okey, lalu barulah kita memohon pertolongan, memohon perlindungan daripada Allah. Dan surah Al-Falaq ini banyaknya ancaman-ancamannya daripada luar. Benda yang kita tak boleh nak kawal, benda yang kita tak boleh nak lin ah, kita tak boleh nak kontrol. Okey, orang dengki kepada kita, kita boleh kontrol ke? Tak boleh. Orang nak sihir kita, kita boleh kontrol ke? Tak boleh. Orang nak buat jahat kepada kita, nak baling, nak lempar tai ke apa ke dan sebagainya, boleh ke kita kontrol? Tak boleh. Jadi itulah dia. Kejahatan yang berlaku daripada orang lain kepada kita, kita tak boleh nak kawal. Apa yang kita boleh buat adalah memohon perlindungan daripada Allah SWT. Okey. Jadi itu je daripada surah Al-Falaq dan daripada surah An-Nas, okey, kita mohon pula, okey, perlindungan kepada Allah SWT daripada kejahatan yang datangnya daripada jin dan manusia. Selalu kita dengar syaitan, syaitan, syaitan kan? Jadi syaitan ni apa? Syaitan ni adakah daripada jin saja? Jadi syaitan ini adalah sifat. Sifat yang membawa, okey, membawa orang lain, okey, mendustakan Allah. Tak muat pula, mendustakan Allah. Jadi sifat syaitan ini adalah sifat. Kalau daripada kalangan jin, okey, ada sifat tersebut, okey. Seperti mana yang kita tahu kan, adanya jin Islam, adanya jin tak Islam, kan. Jadi daripada kalangan jin itu sendiri, memang sifatnya untuk dia bawa golongan manusia ini untuk mendustakan Allah, jadi dia digelar syaitan. Dan bukan sahaja jin, manusia-manusia yang membawa orang lain untuk mendustakan Allah, bawa orang lain untuk melanggar segala perintah Allah, dia juga adalah syaitan. Jadi ini kita mohon perlindungan daripada Allah lebih kepada lagi pada dalam. Daripada dalam. Sebab apa? Sebab perasaan was-was itu datangnya daripada dalam diri kita. Dan perasaan untuk membawa orang lain mendustakan Allah itu pun datangnya daripada dalam diri kita. Sampai satu tahap kita pula ajak orang lain buat kejahatan. Kita tak nak benda tu. Jadi kita mohon perlindungan. Ya Allah, Engkau lindung aku daripada perasaan
ataupun, daripada, perkara was-was, kan, daripada perasaan was-was, rasa macam ragu-ragu dengan agama Islam, rasa macam ragu-ragu dengan ibadah dan sebagainya, rasa macam ragu-ragu dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, itulah bahayanya. Jadi nak tak nak kita kenalah latih diri kita supaya, pupuk keimanan ni melalui surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Okey? Dapat? Jadi inilah dia tentang surah An-Nas, surah Al-Fatihah, maaf, surah An-Nas, surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. Selesai. Okey? Selesailah tuan-tuan dan puan untuk webinar 3 cool. Okey ke tak okey? Komen, okey. Okey, 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 okey. Okey? Baik. Jadi itulah serba sedikit. Jadi kita dekat mana ni tuan-tuan dan puan? Kita dekat mana ni? Kita ni, okey, daripada awal tadi kita cerita ni adalah lebih kepada jom kenal, lebih kepada pengenalan tentang 3 kul. Sebab 3 kul ni dia merangkumi 3 surah, iaitu surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Falaq. Okey? Jadi kita nak kenal dulu dengan 3 surah ni, barulah kita boleh mentadabbur ataupun kita memahami, kita mengetahui isi kandungan yang ada dalam 3 kul ni. Okey ke tak okey? Komen okey dekat bawah, komen okey dekat bawah. Jadi, pada malam ini insya-Allah saya nak ajak tuan-tuan dan puan, saya nak ajak, okey, dengan berbesar hatinya saya nak ajak, memang saya sangat 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 terujalah, untuk tuan-tuan dan puan ikut, the journey, okey. Sebab, untuk refleksi 3 ku ni ada perjalanannya, ada kelas-kelas yang akan mendatang, okey, untuk, tuan-tuan dan puan ikuti. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan dan puan yang ada pada malam ini insya-Allah untuk bersama dengan saya dalam refleksi 3 Cool untuk episod-episod yang akan datang, untuk siri-siri yang akan datang di bawah lindungannya, okey. Sesi yang seterusnya itu part 2, okey. Part yang kedua kita akan masuk kepada Al-Ikhlas dahulu, okey. Kita akan menceritakan tentang surah Al-Ikhlas lah. Kita akan masuk ke dalam surah Al-Ikhlas dahulu, and then dah habis Al-Ikhlas baru kita masuk Al-Falaq, dah habis Al-Falaq baru kita masuk An-Nas. Okey? Pada waktu bila? Pada 25 Mac 2023 pada jam 9 pagi. Dah bulan Ramadan dah ni. Okey? Secara Zoom. Jadi itu lebih mudahlah. Saya memang lebih sukakan kelas yang dalam Zoom. Sebab saya boleh berinteraksi dengan tuan-tuan puan pun kita pun ada 2 hala. Okey? Yang ini adalah orang kata secara one one apa, one way je lah, one way communication, macam tu. Okey, jadi bila kita duduk dalam Zoom, saya pun boleh nampak muka tuan-tuan puan pun boleh nampak muka saya. Jadi kita kita ada feel lah untuk kita ada seperti dalam kelas. Okey? Jadi sebenarnya saya nak ajaklah untuk tuan-tuan dan puan berada dalam refleksi 3 ku ni. Jadi apa sebenarnya yang ada dalam dalam kelas-kelas ni sebenarnya? Sebenarnya ini dipanggil sebagai kelas refleksi. Kelas refleksi. Okey, kita nak pelajari apa yang Allah sampaikan dan apa yang saya perlu lakukan. Sekarang ni bukan sahaja yang tengah berlangsung ni, 3 kul, tapi refleksi surah Al-Mulk pun sedang berlangsung. Jadi bila once tuan-tuan dan puan daftar untuk kelas refleksi ni sangat-sangat berbaloi insya-Allah, okey. Apa yang tuan-tuan dan puan akan dapat adalah kedua-dua ni. Al-Mulk pun dapat, 3 ku pun dapat. Kalau terlepas macam mana? Jangan risau, kami sediakan rakaman yang tuan-tuan dan puan boleh tonton. Boleh tonton sampai bila-bila masa je. Okey? Boleh tonton sampai bila-bila masa sahaja. Okey? Itu dia kelas refleksi. Dan bonusnya kami nak bagi Easy Ngaji Go. Easy Ngaji Go ni apa pula? Easy Ngaji Go ni adalah koleksi-koleksi video. Dalam ni kita dah ada kit Al-Mulk, kita dah ada kit surah Fatihah, kita dah ada kit Al-Waqiah, kita dah ada kit surah Ar-Rahman. Okey? Bila kita sebutkan kit, tuan-tuan dan puan, dia ada dua. Dia ada dua, iaitu yang pertama, okey, tuan-tuan dan puan akan bersama dengan Ustaz Hadi, perbaiki bacaan, baiki cara baca dan sebagainya, okey. Stay dulu, ada bonus yang saya nak berikan. Okey? Cara baca, cara, betulkan tajwid dan sebagainya. Dan yang kedua adalah refleksi, yang seperti mana yang saya lakukan ni lah. Okey? Jadi ada dah refleksi Al-Mulk, refleksi Al-Waqiah, refleksi Ar-Rahman, semua ada di dalam Easy Ngaji Go, dan bukan hampir, lebih daripada 100. Saya rasa 200 pun.
Memang terlalu banyak video yang kita sediakan dekat dalam Easy Ngaji Go ini. Okey? Dan yang menariknya setiap bulan kami sediakan pelbagai lagi video dalam Easy Ngaji Go ni. Cumanya untuk Easy Ngaji Go ni, selama mana yang tuan-tuan dan puan ikuti kelas, selama itulah tuan-tuan dan puan boleh akses untuk Easy Ngaji Go ni. Dia berbentuk, orang kata ada tempoh masa lah. Untuk kelas refleksi tu tak ada tempoh masa. Okey, selagi mana tuan-tuan dan puan ikuti kelas refleksi ni, selagi itulah tuan-tuan dan puan boleh akses Easy Ngaji Go ni. Sebab kelas refleksi ni setiap bulan kita ada, setiap bulan kita ada. Maksudnya habis nanti Al-Mu dengan 3 Kul, kita akan sambung lagi. Tapi saya nak ajak tuan-tuan dan puan untuk join 3 Kul ni dulu. Okey, sebab kita masih lagi awal. Jadi, ini yang saya katakan sangat-sangat berbaloi. Kalau tuan-tuan dan puan nak ikut untuk kelas refleksi ni untuk 1 bulan, okey, untuk bulan Mac ni, okey, kita ada Al-Mu, kita ada, um, refleksi, 3 Kul, hanya RM19 sahaja. Hanya RM19 saja. Kalau malas fikir, okey, nak ambil 3 bulan ataupun 6 bulan terus, kami berikan kepada tuan-tuan dan puan hanya dengan harga RM57 sahaja 3 bulan dan RM99 saja untuk 6 bulan. Dan insya-Allah tawaran sehingga esok, okey, malam ni kita bersiaran, esok, okey, sampai 12 tengah hari, tuan-tuan dan puan akan terima e-book eksklusif refleksi Al-Fatihah. Tadi kan kita banyak berceritakan tentang Al-Fatihah kan. Jadi e-book ni memang dah komplit, ada 50 page, 50 plus minus page, okey, dan kita memang telah gunakan dalam kelas refleksi Al-Fatihah sebelum ni lah. Jadi tuan-tuan dan puan boleh dapatkan e-book ni secara percuma. Sebab kalau tak, e-book ni, bernilai RM89. Okey? Yang ni memang kami tak, apa ni, open, dekat luar lah. Kalau join kelas refleksi ni sebelum 12 tengah hari esok, dapat sekali e-book Al-Fatihah ini. Okey? Jadi hanya RM19, RM57 ataupun RM99 bergantung kepada tuan-tuan dan puan boleh dapatkan segera. Okey? Kalau, akses RM19 still dapat e-book tak? Masih lagi dapat e-book. RM57 dapat tak e-book? Masih lagi. Tapi the best is RM99 lah. Sebab bulan depan, bulan April, bulan Ramadan kita akan naikkan harga. Harga ni kita dah stay daripada Januari sampai Mac. Kan? Tidak lain tidak bukan adalah untuk kita cover, kita punya cost, kita punya manpower dan sebagainya untuk menghasilkan kelas-kelas refleksi ni dan modul-modul. Sebab modul-modul ni, okey, modul-modul yang ada dalam kelas refleksi ni tuan-tuan dan puan akan dapat percuma. Bayangkan berapa kit tadi. Tuan-tuan dan puan akan dapat percuma. Sangat-sangat eksklusif. Jadi sehingga 12 tengah hari esok sahaja. Jadi jangan lepaskan peluang tuan-tuan dan puan. Ini adalah satu tawaran yang sangat-sangat menarik untuk tuan-tuan dan puan. Saya ucapkan terima kasih dan saya memohon maaf kalau ada salah silap sepanjang saya mengendalikan webinar 3Ku ni. Okey? Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan tahniah sebab berjaya join untuk webinar 3Ku pada malam ini insya-Allah. Dan insya-Allah pada 25 Mac saya akan jumpa tuan-tuan dan puan. Saya yakin dan percaya saya akan jumpa tuan-tuan dan puan. Okey? Jadi kita akan bersama dalam Zoom online dan kita akan orang kata bersama-sama dalam perjalanan untuk memahami mesej 3Ku ni. Supaya 3Ku ni barulah orang kata kita faham selama ni kita duk baca keluar rumah, sebelum tidur dan sebagainya kita tak jelas. Jadi selepas ni kita dah memahami 3Ku ni betul-betul barulah kita faham sungguh-sungguh. Okey? Boleh? Cantik. Okey, jadi itu saja. Kita pun dah sejam lebih bersiaran untuk pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada siapa yang bersama untuk malam ini. InsyaAllah kita berjumpa untuk sesi yang seterusnya. Saya undur diri dahulu. Saya Ifam Mokhtar. Okey? Hashtag di Izin Ngaji ingat. Santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Hashtag mudahkan mengaji. Selamat malam. Assalamualaikum dan bye-bye. اللهم صل على سيدنا محمد.
rintihan kami, rindu Nabi. Semua hamba-Mu sayangkannya, kami cinta kasih padanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kekasih-Mu sangat sempurna, sifat terpuji dalam dirinya. Walau tak pernah bersua muka, namun kami tetap cinta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kurniakanlah syafaatnya kepada kami. Semoga kita bersamanya kekal bahagia akhirat sana.